Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sekarang, saya dan kawan saya Natalistin ingin membentangkan subjek PBS 1023 Pengantar Sastra dan Budaya, iaitu daripada pensyarah Dr. Dilah bin Tuah. Tajuk kajian kami ialah menelusuri unsur budaya dalam novel Jejak Hilang Yang Pulang karya Abang Median Abang Said. Sekarang saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Sinopsis novel Jejak Hilang Yang Pulang karya Abang Median Abang Said mengisahkan kehidupan Khair yang terpisah daripada keluarganya sejak kecil. Perpisahan berlaku akibat tindakan Brown yang membawanya ke London. Khair terpisah dari segi fizikal, emosi, budaya, dan identiti. Walaupun dijaga dengan baik, aspek agama dan jati diri tidak ditekankan. Novel ini memaparkan konflik kehidupan, kekeluargaan, dan pencarian identiti. Simbol kunang-kanang melambangkan hubungan kekeluargaan yang terpisah. Seterusnya kita pergi ke sebelah, yaitu konsep sastra dan budaya. Menurut ahli Ahmad 1994, sastra berasal daripada perkataan Sanskrit, sastra, kitab suci. Kesusastraan bermaksud seni bahasa yang indah dan halus. Budaya menggambarkan cara hidup masyarakat dalam karya. Dalam novel ini, budaya ditunjukkan melalui bahasa, kepercayaan, sistem sosial, dan nilai masyarakat. Bahasa digunakan dua, yaitu dialog dan naratif. Penggunaan bahasa yang indah mencerminkan pemikiran masyarakat Melayu. Seterusnya untuk unsur budaya dalam novel Jejak Hilang Yang Pulang, yaitu adat dan tradisi masyarakat. Terdapat 3 analisis teks yang diperolehi oleh pengkaji untuk novel tersebut. Contohnya bara-bara antik dari upacara kematian dan tarian tradisional. Seperti yang dirumuskan, warisan yang perlu dijaga oleh generasi baru yaitu barang hilang yang menjadi barang yang berguna oleh tatapan generasi muda. Tradisi perlu diwarisi turun-temurun oleh generasi muda. Ianya dapat memperkenalkan budaya melalui berbagai medium. Malah, generasi muda dapat mempromosikan seni Melayu Sarawak di global seperti tarian Zapin, Sindang, dan Senandung Sarawak. Seterusnya untuk unsur budaya dalam novel Jejak Hilang Yang Pulang, yaitu adat dan tradisi masyarakat. Terdapat 3 analisis teks yang diperolehi oleh pengkaji untuk novel tersebut. Contohnya bara-bara antik dari upacara kematian dan tarian tradisional. Seperti yang dirumuskan, warisan yang perlu dijaga oleh generasi baru yaitu barang hilang yang menjadi barang yang berguna oleh tatapan generasi muda. Tradisi perlu diwarisi turun-temurun oleh generasi muda. Ianya dapat memperkenalkan budaya melalui berbagai medium. Malah, generasi muda dapat mempromosikan seni Melayu Sarawak di global seperti tarian Zapin, Sindang, dan Senandung Sarawak. Seterusnya untuk unsur budaya dalam novel Jejak Hilang Yang Pulang, yaitu adat dan tradisi masyarakat. Terdapat 3 analisis teks yang diperolehi oleh pengkaji untuk novel tersebut. Contohnya bara-bara antik dari upacara kematian dan tarian tradisional. Seperti yang dirumuskan, warisan yang perlu dijaga oleh generasi baru yaitu barang hilang yang menjadi barang yang berguna oleh tatapan generasi muda. Tradisi perlu diwarisi turun-temurun oleh generasi muda. Ianya dapat memperkenalkan budaya melalui berbagai medium. Malah, generasi muda dapat mempromosikan seni Melayu Sarawak di global seperti tarian Zapin, Sindang, dan Senandung Sarawak. Seterusnya untuk unsur budaya dalam novel Jejak Hilang Yang Pulang, yaitu adat dan tradisi masyarakat. Terdapat 3 analisis teks yang diperolehi oleh pengkaji untuk novel tersebut. Contohnya bara-bara antik dari upacara kematian dan tarian tradisional. Seperti yang dirumuskan, warisan yang perlu dijaga oleh generasi baru yaitu barang hilang yang menjadi. Untuk poin yang kedua yaitu nilai dan pengajaran. Terdapat 2 contoh analisis teks yang menjadi dapatan pengkaji, yaitu dari aspek keagamaan dan aspek persahabatan. Dengan merumuskan kedua-dua analisis teks ini, kita dapat melihat antara persahabatan berjamin
dengan Zulaifi yang tidak mengira latar belakang. Ia sangat amanah dalam perhubungan mereka. Yang ketiga, Jenny sanggup memelukki Islam secara terbuka dan tanpa paksaan daripada Gil, malah beliau sanggup menyatakan perkara benar untuk berpindah agama. Yang ketiga pula, iaitu teknik penceritaan dan gaya bahasa. Terdapat dua jenis analisis teks yang diperolehi oleh pengkaji untuk dapatan mereka, iaitu menggunakan penanda wacana untuk menimbulkan rasa bertanya-tanya dengan jalur cerita. Yang kedua, intonasi dalam menggambarkan jalan cerita juga penting. Ia juga menggambarkan personality Brown, iaitu Brown sukakan budak-budak, Brown suka membaca bahan ilmiah untuk menambahkan ilmu pengetahuan, dan Brown juga suka bercerita. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepentingan budaya dalam karya. Yang pertama ialah membentuk watak dan identiti diri. Budaya seperti adat resam, bahasa, dan kepercayaan membentuk latar belakang serta jati diri setiap watak. Watak yang terpisah daripada budaya asal cenderung mengalami kekeliruan identiti dan kehilangan arah hidup. Yang kedua ialah medium penyampaian nilai dan pengajaran. Melalui hubungan kekeluargaan, amalan, tradisi, dan norma masyarakat, pengarang menyampaikan nilai seperti hormati, kasih sayang, semangat kekitaan, dan kepentingan menjaga warisan budaya. Yang ketiga ialah mewujudkan dan menggerakkan konflik cerita. Perbezaan antara budaya tradisional dengan pengaruh modern menyebabkan watak berhadapan dengan konflik dalaman dan luaran. Konflik ini menjadikan jalan cerita lebih menarik serta mencerminkan perubahan sosial dalam masyarakat. Yang keempat ialah melambangkan warisan dan kesinambungan generasi. Budaya dalam novel ini berfungsi sebagai simbol warisan yang perlu dipelihara agar tidak hilang di telan zaman. Usaha untuk kembali kepada budaya asal menunjukkan kepentingan mengekalkan identiti dan nilai tradisi dalam kehidupan. Yang terakhir ialah mencerminkan kehidupan masyarakat. Unsur budaya seperti cara hidup, sistem sosial, dan kepercayaan yang dipaparkan membantu pembaca memahami realiti kehidupan masyarakat serta perubahan yang berlaku dari semasa ke semasa. Seterusnya, untuk hubungan antara sastra dan identiti masyarakat dalam novel Jejak Hilang Yang Pulang itu dapat mencerminkan sesuatu komuniti. Itu mereka mempunyai nilai kekeluargaan dan nilai kemasyarakatan yang memerlukan nilai toleransi dan perpaduan dalam sesuatu kaum. Ianya boleh menjadikan medium hiburan untuk memaparkan realiti kehidupan. Untuk poin kedua itu membentuk identiti masyarakat, iaitu menggunakan nilai agama dalam novel agar menjadi panduan kepada pembaca. Ianya dapat membentuk jati diri kepada pelbagai kaum dan dapat mengekalkan budaya dan warisan Borneo. Seterusnya, untuk poin ketiga itu memartabatkan penggunaan bahasa Borneo kerana ia akan memberi dan mencerminkan cara pemikiran, budaya bahasa, dan keunikan budaya Borneo yang menjadi daya tarikan pelancong. Bahasa bukan saja memperindahkan karya, malah memperkukuhkan identiti linguistik masyarakat Borneo. Rumusan bagi kajian ini ialah berjaya mencapai objektif, iaitu mengenal pasti elemen budaya dalam novel seperti nilai tradisional, adat resam, bahasa, dan amalan masyarakat kampung. Elemen budaya ini memperlihatkan kehidupan masyarakat yang masih mengekalkan warisan budaya mereka. Watak, latar, dan plot dalam novel jelas menggambarkan budaya Borneo, khususnya melalui latar belakang yang menekankan kebersamaan dan identiti budaya. Watak Kair pula menunjukkan konflik identiti karena terpisah antara budaya modern dan tradisional. Kajian ini membuktikan bahwa budaya penting dalam membentuk identiti individu dan masyarakat perlu dipelihara agar tidak hilang di telan arus pemodernan. Selain itu, novel ini memberi kesadaran tentang pentingnya kekeluargaan, identiti diri, dan kembali kepada akar budaya.